Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin, dan pada video kali ini saya ingin membuat komen tentang kenyataan Anwar Musa baru-baru ini yang berbunyi haramkan tangan mengundi PH dan BN. Jadi persoalan dia di sini, haramkah kita undi PH dan BN? Jadi inilah yang perkara menarik yang mungkin kita kena tengok betul-betul supaya kita tidak berdosa dan juga kita tidak mengedepikan kepentingan rakyat dan juga kepentingan negara untuk anak-anak kita semua. Baik, mula kita lihat apakah sebenarnya kenyataan yang dibuat oleh Anwar Musa. Jadi kalau kita lihat berita yang tertera ni, dia tak kata bahawa undi PH dan BN tu haram kerana kononnya ada DAP. Dia kata haramkan tangan untuk undi PH dan BN. Jadi agak pandai dia gunakan, orang kata apa, mainan bahasa. Jadi kalau dia kata BN tu haram, nanti bila dia nak masuk UMNO balik, dia dah jadi haram. Jadi di sini kita kena hati-hati apabila berhadapan dengan ahli politik yang macam Anwar Musa ni. Jadi jangan kita terjebak dalam dosa sebab kita tak faham, sebab kita ikut sentimen, kerana kita kata oh haram. Jadi bila kita tanya haram ke Datuk, dia kata saya tak cakap pun. Macam itulah bunyinya ahli politik. Tapi apabila orang semua berfikir bahawa haram undi PH dan BN kerana DAP, maka dia pun lagi sukalah mungkin. Jadi tetapi tidaklah dia nyatakan bahawa DAP ataupun mana-mana parti adalah haram. Jadi di sini kita nak kena tengok apa makna haram dari sudut perundangan dan juga dari sudut agama. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh dalam Dewan Bahasa. Jadi dalam definisi Dewan Bahasa, haram itu ada banyak keadaan penggunaan dia. Sampai berapa tu? Ada mungkin sampai 7-8 lah yang saya baca di dalam kamus bahasa Melayu Dewan Bahasa. Macam kita kata haram jadah lah, macam kita kata haram aku tak tahu pun. Itu semua makna-makna lain, itu maksa selok-belok bahasa Melayu. Haram seorang pun tak tahu. Jadi macam tu. Jadi ini semua bahasa Melayu. Tapi bahasa atau makna yang saya nak kupas adalah tentang yang pertama, dikatakan bahawa hukum tegahan yang dijanjikan ganjaran pahala bagi orang yang mematuhi dan dosa bagi orang yang mengingkari. Contohnya, babi haram dimakan oleh orang Islam. Dan juga banyaklah aspek-aspek benda yang haram. Contohnya kita tidak dibenarkan minum alkohol, itu haram. Jadi ini adalah makna dari sudut agama. Jadi kalau dari sudut agama, kalau kita minum kita berdosa, dan kalau tak minum kita kononnya dapat pahala. Yang tu kita kena tengoklah, kita boleh tanya ustaz dan sebagainya. Tapi makna yang lagi satu adalah berkaitan dengan undang-undang. Contohnya dia ditangkap kerana masuk secara haram ke negeri ini, ataupun rumah-rumah haram yang didirikan atas tanah kerajaan atau milik orang lain tanpa kebenaran. Jadi ini dari sudut perundangan. Kalau dari sudut kedua-duanya tu kita tengok, adakah haram dari sudut perundangan kalau kita undi? Contohnya lah DAP lah kita katakan, sebab orang Melayu ni suka sangat nak kritik DAP. Baik kita tengok, kalaulah DAP itu haram, jadi kenapa dia wujud sampai hari ini? Kenapa masa zaman Barisan Nasional dulu, yang mana Anwar Musa dah berapa puluh tahun kat situ, kenapa tak diharamkan DAP? Sebab dia tidak ada asas. DAP tak pernah cakap marilah kita ambil alih negara ni dengan senjata. Itu memang akan diharamkan. Jadi
Tidak ada Tun Mahathir yang entah berapa puluh tahun berapa kali jadi Perdana Menteri pun tak juga mengharamkan DAP. Jadi di sini kita tengok bahawa dari sudut perundangan, kalau kita anggap bahawa DAP itu haram, maka tak betul lah, sebab dia masih wujud sehingga pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dari sudut agama pula. Jadi inilah yang selalu dikatakan undi DAP ni haram. Ada yang katalah. Kalau tak kalangan politik, kalangan orang Melayu banyak yang cakap macam tu. Jadi saya nak tanya lah, haram dekat mana tu? Oh, dia kata haram lah, dia orang ni Cina. Yang saya tahu banyak atau ramai juga kawan-kawan Melayu yang ada di situ. Aziz Bahari, ya, Syaifura, dan juga Zairil Khairul Johari, dan ramai juga orang-orang Melayu yang berada di dalam DAP. Sanggupkah kita mengatakan bahawa mereka ni kafir? Ingat tuan-tuan, kalau kita panggil orang tu kafir dan itu salah ataupun tidak mereka kafir, maka benda tu akan berpaling kepada kita. Jadi kita kena fikir, kalau mereka tak kafir dan mereka masuk DAP, jadi macam mana nak kata benda tu haram? Inilah yang kita nak kena tengok. Jadi kalau kita kata mengundi orang bukan Islam ataupun berkawan dengan orang bukan Islam, itu adalah haram. Dia belajar dekat mana ni? Yang Barisan Nasional Anwar Musa yang dulu dia pun jadi menteri dan macam-macam lagi, berkawan dengan MCA yang partinya semuanya orang Cina. Saya tak ingat pula ada orang Cina yang orang Islam, tapi mungkin ada. Tapi 100% dia orang Cina. Saya tak boleh masuk MCA, saya boleh masuk DAP. Sama juga dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia yang kita katakan bersatu, iaitu presidennya adalah Mahyadin ataupun Muhyiddin. Mana satu nama tu pakailah. Jadi di situ dia kata peribumi, dan bukan semua orang yang masuk tu adalah orang Islam, sebab dia Bumi Putera, Parti Peribumi. Jadi di sini jangan anggap dia Parti Melayu. Oh, kita bersatu, kita semua Parti Melayu. Cuba cek betul-betul. Maka itu bukan Parti Melayu. Jadi di sini ahli politik ni dia pandai nak main bahasa. Kita semua Parti Melayu mesti bersatu. Yang dia kawan dengan gerakan tu parti apa? Jadi di sini kita nak tengok Parti Peribumi pun sama juga. Bukannya Bumi Putera dari sudut Islam. Dia Bumi Putera tapi bukan dari sudut Islam. Jadi di sini kita nak kena hati-hati, sebab dosanya kita. Dosanya orang lain macam undang Musa tu Tuhan yang tentukan. Saya tak nak cakap apa-apa, tapi kita ni akan berdosa kalau kita mengikut tafsiran-tafsiran sendiri tanpa usul periksa, dengan sentimen berkobar-kobar kita nak menyelamatkan Islam. Kita tuduh orang kafir lah, haram lah. Kita akan berdosa bersama-sama. Dan kalau kita kata kita cakap benda yang terlebih, katakan kita nak bunuh orang-orang yang macam ni lah sebagainya, maka itu dah jadi melampaui undang-undang. Maka kita boleh diambil tindakan undang-undang. Jadi bila kita kena tangkap nanti, kita kata tapi ketua saya cakap begini, cakap begitu. Itu tak laku. Itu ketua tanya, saya tak suruh pun nak sampai ke situ. Kita je yang bersemangat lebih. Jadi di sini kita nak kena faham bahawa dalam kita berpolitik, politik tu maknanya kita bertukar pendapat tentang bagaimana kita nak meneraju negara ini, bagaimana nak buat ekonomi, bagaimana nak buat pendidikan. Jangan heret agama, dosa, pahala macam tu. Okey, memanglah setiap perbuatan ada dosa, ada pahala. Tapi janganlah sampai ke membuat fatwa mengundi parti lain tu berdosa ataupun haram. Dan kalau ada pun orang buat macam tu, kita sendiri kena faham bahawa orang tu cakap benda yang tak betul. Sebab di akhirat nanti
kita semua akan disoal seorang-seorang. Dan kita tak boleh nak rujuk kata, oh Tok Guru saya cakap macam tu, oh ahli politik macam Anwar Musa tu cakap macam tu. Tak boleh, dia tak laku, tuan-tuan. Jadi hati-hati dengan mainan bahasa orang politik macam Anwar Musa yang memang berniat. Apabila dia belah sana, dia kata begini, bila dia belah sini, dia kata begitu. Jadi ini memanglah pada orang yang tidak berpegang teguh kepada prinsip, pada orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan anak pinak dia. Orang macam tu memang macam itulah, yang berkepentingan sendiri. Dia katalah dia pentingkan Islam, dia katalah dia pentingkan rakyat. Tapi ahli politik sedemikian, kita boleh cam. Bila dia masuk sini, dia cakap begitu. Bila dia masuk sana, dia cakap begini. Jadi di sini macam Tun Mahathir lah, sekejap kawan dengan DAP, peluk-peluk, lepas tu dia kata DAP ni tak bagus lah, macam-macam. Jadi kita nak kena faham sebab inilah negara kita dan tanggungjawab kita. Dan akhir sekali kita juga adalah bertanggungjawab atas Islam. Jadi adakah kita nak berdosa ataupun tak berdosa? Dari sudut kita nak buat pertimbangan yang sewajarnya. Jadi hati-hati kepada orang yang menunggang agama. Ini adalah satu dosa yang jelas. Menunggang agama maknanya menggunakan agama dengan cara yang tidak betul supaya kita dapat menang undi. Kalau nak guna agama dengan cara betul, tak ada masalah. Tapi guna agama dengan cara tak betul, menghina orang, mencaci orang, memfitnah, bercakap benda yang bohong, bercakap benda yang separuh, kononnya tak apalah, janji kita menang. Jadi itu memang tak betul. Jadi ini adalah pesanan untuk orang-orang Islam dan orang-orang Melayu supaya jangan terjebak dengan mainan bahasa dan mainan politik orang-orang yang berkepentingan diri sendiri, bukan berkepentingan kepada kita semua, rakyat Malaysia dan anak-anak kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.